Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Soleha binti Mustafa, nombor matrik A166615. Alhamdulillah, hari ini saya akan membentangkan sebuah video yang bertajuk Kepentingan Nilai dan Etika Penjawat Awam. Video tugasan ini merupakan tugasan subjek Etika Kerja dan Perkhidmatan Islam yang dipantau oleh Dr. Nur Atirah Masyail Tan Aipau. Baiklah, pertama sekali, siapakah penjawat awam? Penjawat awam ialah seseorang individu yang memikul amanah dalam mentadbir dasar dan program pembangunan negara. Dengan erti kata lain, penjawat awam memberikan banyak sumbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Definisi nilai. Nilai ialah kepercayaan dan pegangan yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Ia juga bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat. Nilai merupakan sumber pembentukan sikap yang mengaitkan etika dan moral. Nilai juga memberi maksud kepada asas pembentukan sikap, tanggapan, personaliti, kemajuan dan pembangunan sesuatu bangsa dan organisasi. Seterusnya, definisi etika. Etika ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau suatu kumpulan manusia. Etika adalah teori tentang tingkah laku yang betul dan baik, bukannya amalan. Etika juga merupakan tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Ia juga berkewajipan dalam memahami tanggungjawab terhadap peranan dan perilaku seseorang pekerja dalam kerajaan. Dalam Islam, nilai yang baik ialah perkara asas dalam setiap aspek kehidupan dan kerjaya. Maksud perkara asas di sini bukan sekadar dalam perbuatan atau amalan, malah dalam aspek pegangan, kepercayaan dan pemikiran. Seterusnya, nilai dan etika penjawat awam. Nilai yang baik di kalangan penjawat awam merupakan elemen yang penting dalam membawa pembangunan dan mengekalkan keutuhan serta kedaulatan negara. Nilai dan etika yang pertama ialah bekerja dengan penuh kesungguhan untuk mencapai tahap kecemerlangan yang tinggi, yakni bekerja dengan jujur, bertanggungjawab, amanah, ikhlas dan komited demi menjadikan kerja sebagai ibadat. Yang kedua, bekerja sebagai sebuah pasukan dengan menanamkan ciri-ciri kerjasama, saling hormat-menghormati dan sepakat antara satu sama lain dengan mengenepikan sikap yang boleh memecah belahkan kesepaduan organisasi. Yang ketiga, bekerja berlandaskan keimanan dan menolak kemungkaran seperti rasuah, fitnah, mengampu dan perbuatan lain yang bersifat negatif. Sebagai penjawat awam, kita perlulah peka terhadap nilai dan etika profesionalism dan mempraktikkannya. Adalah menjadi harapan kerajaan dan rakyat agar penjawat awam dapat berfungsi dengan baik dan bebas daripada terbabit ataupun terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang tidak beretika dan bermoral sehingga menjejaskan nama baik perkhidmatan awam. Ini kerana masyarakat semakin hari semakin bijak menilai akan keupayaan, ketelusan dan daya usaha yang ditunjukkan oleh penjawat awam. Slide seterusnya ialah kepentingan nilai dan etika. Penjawat awam bukanlah robot atau jentera yang boleh dikawal dengan mudah, tetapi memiliki pelbagai gelagat yang tersendiri. Penjawat awam kini semakin matang dan berkembang mengikut perubahan semasa, termasuklah penguasaan dan kemahiran-kemahiran baru seperti dalam bidang teknologi maklumat. Namun begitu, penjawat awam memainkan peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan negara.
antara kepentingan nilai dan etika bagi penjawat awam ialah: yang pertama, merupakan senjata utama dalam mencapai kecemerlangan perkhidmatan awam. Unsur paling penting bagi prestasi cemerlang ialah adanya kehendak dalam diri individu. Kecemerlangan bukan dicapai melalui carta organisasi yang menarik, kedudukan yang ampuh atau imbuhan yang istimewa semata-mata, tetapi yang penting ialah kehendak individu ke arah kecemerlangan. Islam bukan sekadar menerima kecemerlangan sebagai satu keutamaan, tetapi juga menggalakkan gerakan ke arah kecemerlangan dalam semua perkara yang dilakukan. Yang kedua, pelaksanaan dasar-dasar kerajaan memerlukan orang atau kaki tangan yang cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab bagi menggerakkan misi negara dalam memastikan tadbir urus yang profesional, berintegriti dan dinamik dapat dicapai. Ketiga, mencapai tahap yang tinggi dan mempunyai imej yang bersih supaya dapat mendukung pembangunan negara ke arah peningkatan kualiti kehidupan rakyatnya. Etika yang kukuh akan menjamin bahawa penjawat awam akan memberi khidmat dengan adil dan sempurna kepada masyarakat dan negara. Ini semua boleh menjadi bukti bahawa pembentukan nilai di kalangan penjawat awam tidak boleh dilupakan dari aspek pentingnya penghayatan kepada prinsip-prinsip rukun negara. Pelaksanaan nilai dan etika dalam perkhidmatan awam. Pelaksanaan ini dikuatkuasakan melalui Surat Perkeliling Am 5/79 yang ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Malaysia atas nama Perkhidmatan Awam. Pelaksanaan ini dilancarkan pada bulan Januari tahun 1979. Di sini saya sertakan teras perkhidmatan awam. Yang pertama, berazam mempertingkatkan mutu perkhidmatan. Yang kedua, bekerja dengan penuh tanggungjawab. Ketiga, berusaha mengikis sikap mementingkan diri. Yang keempat, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan. Yang kelima, memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara. Yang keenam, bekerjasama dalam membantras musuh negara. Dan yang ketujuh, berpegang teguh kepada ajaran agama. Faedah pengamalan nilai dan etika. Faedah yang pertama ialah faedah kepada individu. Etika kerja yang dianjurkan oleh Islam dapat membentuk individu atau pekerja yang mempunyai disiplin diri yang tinggi. Mereka akan berusaha untuk mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan dalam sesebuah organisasi seperti melakukan kerja mengikut Standard Operating Procedure SOP, menepati masa, saling menghormati, integriti dan sebagainya. Disiplin yang tinggi merupakan salah satu amalan dan cara hidup masyarakat yang bertamadun di mana mereka mampu untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang berkualiti. Faedah yang kedua pula ialah faedah kepada organisasi. Melalui etika yang baik, organisasi dapat mewujudkan sebuah suasana kerja yang harmoni antara pekerja dan pengurus, kaki tangan bawahan dan pihak atasan. Hubungan baik ini mampu untuk menghasilkan sikap redha dan tanggungjawab dalam melaksanakan kerja serta menghapuskan idea bekerja disebabkan takut kepada pengurus ataupun tindakan disiplin. Pelaksanaan etika kerja Islam turut memberikan kesan positif melalui peningkatan kepuasan kerja, komitmen kepada organisasi, kecenderungan berhenti kerja yang minimum serta penglibatan kerja yang tinggi. Faedah yang ketiga ialah faedah kepada masyarakat dan negara. Pelaksanaan amalan etika kerja Islam akan memberikan kesan positif secara menyeluruh dan tidak terhad kepada kaki tangan dan organisasi sahaja. Kesan positif ini turut mempengaruhi mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung
dengan organisasi tersebut seperti pembekal, pelanggan, pelabur, pemegang saham, kerajaan dan masyarakat awam. Program Tanggungjawab Sosial CSR merupakan salah satu cara syarikat memberikan pulangan balik kepada masyarakat dengan memberikan bantuan dalam pelbagai bentuk. Faedah kepada negara pula ialah mampu menjimatkan dana negara melalui sumbangan yang diberikan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.